Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton pantau agenda reformasi dan sudah tentu ini adalah hari pertama bagi mereka yang meraihkan ataupun yang menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Dan sudah tentu apabila kita bercakap tentang bulan puasa, ia terkait dengan apa yang saya nak bawakan pada segmen pada kali ini, iaitu untuk melihat kepada segmen kepenggunaan. Apabila kita bercakap tentang segmen kepenggunaan ini sudah tentu ia cukup penting apabila kita ingin melihat kepada corak dan juga trend perbelanjaan pengguna apabila kita bercakap tentang impak realiti isu kos sara hidup yang dihadapi oleh rata-rata masyarakat pada ketika ini. Dan saya nak kaitkan dengan apa yang dimaklumkan oleh kerajaan pada hari Rabu, iaitu kerajaan akan menambah baik dasar pengguna negara dalam usaha untuk menangani isu kos sara hidup di negara ini. Ini yang dimaklumkan sendiri oleh Timbalan Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup YB Fauziah Saleh, yang mengatakan satu kajian berkaitannya telah pun dilakukan dan juga akan dijangka selesai dalam tahun ini. Ujarnya lagi, kedaya-upayaan pengguna pada ketika ini belum di tahap yang diinginkan dan beliau bagaimanapun bersetuju dengan cadangan Ahli Parlimen Al-Ustaz untuk menjadikan pendekatan secara Islam iaitu fiqh aulawiyat bagi menilai tahap daya upaya pengguna. Untuk laporan lanjut anda boleh terus ke platform astroawani.com. Ada kami muat naikkan artikel berkenaan dasar pengguna negara akan ditambah baik, dalam mana turut merangkumi isu-isu berkaitan dengan cara untuk menangani isu kos sara hidup. Okey, baik. Untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Encik Muhammad Yusrizal Yusof. Cik Muhammad Yusrizal adalah Presiden Persatuan Pengguna Kedah Kek. Assalamualaikum, Cik Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Yus, kalau boleh pada waktu ini, boleh dikongsikan. Mungkin terlalu awal lah kalau saya nak tanya ke Cik Yus, ada tak membuat tinjauan untuk mengenal pasti ataupun nak mendapatlah secara lebih dekat tentang realiti dan juga sentimen pengguna untuk hari pertama bulan puasa ini. Tetapi untuk waktu ini secara keseluruhan, kalau nak memantau agenda reformasi ini daripada bulan pertama sehinggalah pada bulan ketiga untuk tahun ini saja, tahun 2023, di mana sebenarnya tahap kesedaran kepenggunaan oleh pengguna secara keseluruhannya, Encik Yus? Okey, kami di pihak Persatuan Pengguna Kedah, kita sentiasa memantau di bahan barang basah dan juga kita memantau di peringkat kedai-kedai makan, dan juga kita bertanya sendiri dengan pengguna berkenaan dengan adakah apabila sekarang ni pelbagai dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan mengenai kos sara hidup ni memberi impak kepada mereka. Tetapi apa yang kesimpulan yang kita boleh dapati bahawa harga barang sekarang ni masih berada di dalam keadaan tidak stabil. Yang mana pengguna hari ini amat tertekan dengan kenaikan harga barang, terutamanya barang keperluan, barang-barang basah. Yang ini yang saya beritahu adalah meliputi makanan sebenarnya. Makanan kebanyakan harganya agak tinggi. Walau bagaimanapun kita nampak baru-baru ini kerajaan memperkenalkan menu rahmah yang juga masuk juga di dalam negeri Kedah ni. Saya tengok di seluruh Malaysia masuk juga dalam negeri Kedah ni. Kita nampak rata-rata pekedai yang dulu dia memperkenalkan menu rahmah, ada yang di tengah-tengah jalan dia tak dapat lagi dah untuk menanggung kos-kos tersebut. Kita nampak di sini menu rahmah ni satu kaedah CSR tu bagi kedai-kedai makan ini. Ada satu kalanya apabila menerima tekanan impak barangan bahan mentah ini agak tinggi, jadi mereka tidak dapat lagi melaksanakan. Inilah kita nampak kos sara hidup secara kesimpulan ni pengguna ni masih tekan. Cik Yus, mungkin boleh dikongsikan juga apabila kita bercakap tentang sentimen penerimaan dan juga apa yang dilalui oleh pengguna, mungkin situasinya cukup berbeza. Kalau di Lembah Kelang ataupun di bandar, situasi ataupun isu-isu kepenggunaannya mungkin cukup berbeza bagi mereka yang berada di Kedah ataupun di sebelah utara. Secara misalnya, kalau disebutkan tentang makanan, mungkin di bandar ataupun di kawasan tumpuan pusat bandar seperti ini, mungkin isu
berkaitan dengan kos harga makanan yang telah diproses itu mungkin menjadi tumpuan berbanding dengan mereka yang berada di luar bandar yang memikirkan bahan mentah itu sendiri sudah pun mahal. Mungkin pada waktu ini, apa yang menjadi tumpuan ataupun isu-isu kepenggunaan secara khususnya kalau saya nak minta Encik Yus tarik keluar, khususnya bagi mereka pengguna-pengguna yang berada di Kedah? Okey, kalau ikutkan isu sebenarnya sama. Di Kedah pun isu makanan proses ini juga menjadi masalah disebabkan negara kita makin maju dan juga banyak orang bekerja dan tidak dapat memasak di rumah kebanyakan. Jadi apa yang kita lihat di seluruh negara isunya agak sama. Itulah yang Persatuan Pengguna Kedah ini memperjuangkan isu bahan mentah sebenarnya impak dia adalah kepada industri pemakanan itu juga. Sekiranya bahan mentah itu naik, jadi harga barang makanan proses juga naik dan membebankan pengguna keseluruhannya. Ini dapat dibuktikan bahawa kita ke kedai makan dahulunya kita membeli makanan dengan 5 ke 7 ringgit. Hari ini 10 ringgit pun kita dapat komposisi makanan yang sedikit. Jadi perbelanjaan pengguna pada hari ini kalau ikut pendapatan bulanan mereka, saya rasa 40 ke 50% pendapatan pengguna dihabiskan untuk pemakanan sahaja. Ini tidak termasuklah dengan perbelanjaan yang lain, pinjaman dan sebagainya, pengangkutan rumah dan sebagainya. Inilah menjadi impak kepada pengguna keseluruhannya. Kalau ikut di Kedah ini lebih kurang sama isunya di bandar, cuma mungkin bandar di sebelah Selangor, di sebelah selatan sana memanglah makanannya lebih tinggi daripada negeri kami ini. Tetapi impaknya juga sama sebab sumber pendapatan kita di negeri ini agak kecil. Mungkin sumber pendapatan di sebelah Selangor tu agak tinggi. Impaknya juga adalah bila sumber pendapatan tinggi, harganya lebih lagi daripada di negeri-negeri yang seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu dan sebagainya. Cik Yus, tadi disebutkan pada awal tadi berkaitan dengan bagaimana respon orang ramai apabila inisiatif kerajaan seperti menu ramah mendapat sambutan khususnya di Kedah. Mungkin pada waktu ini boleh juga dikongsikan, hari ini hari pertama ya, kalau kita bercakap tentang perbelanjaan pengguna sudah tentu berkaitan dengan bulan puasa ini sudah tentulah harga makanan itu sendiri. Mungkin pada waktu ini selain pada kita bercakap tentang segmen makanan ini, apa lagi inisiatif yang boleh diterokai oleh kerajaan untuk melihat kepada barang-barang ataupun perkhidmatan yang perlu juga dititik beratkan apabila nak tawarkan barang seperti menu rahmah ini? Okey, ini kalau kita hari-hari kita bercakap kos sara hidup ni kita tumpu kepada pemakanan saja. Sebenarnya di dalam kalau ikut aspek pengguna, kita di dalam Persatuan Pengguna sendiri sentiasa kita menggunakan memperkasakan hak pengguna, iaitu hak yang pertama adalah hak mendapat keperluan asas. Keperluan asas ini bukan saja merangkumi pemakanan, dia merangkumi juga pakaian, tempat tinggal yang selesa. Ini termasuklah sekarang ini seperti mana sekarang kita ni teknologi komunikasi juga adalah salah satu keperluan kepada pengguna. Jadi apabila sekarang ni adanya menu rahmah itu adalah salah satu inisiatif untuk mengurangkan perbelanjaan pemakanan pengguna. Tetapi yang lain-lain juga perlu dilihat seperti mana yang saya kata tadi. Tempat tinggal juga. Ini menjadi permasalahan terutamanya di Selangor. Sewaan yang terlalu mahal dan kos rumah terlalu tinggi, ramai yang tidak mampu lagi memiliki rumah. Inilah salah satu kerajaan perlu terokai, explore isu-isu ini supaya ini isu rakyat yang mana yang tidak mampu lagi. Kadang-kadang kita tengok baru saja bekerja dan boleh mendapat satu pendapatan. Dia perlu mencari tempat tinggal untuk didiami, tetapi tempat tinggal itu telah menggunakan sehingga 40 ke 30 ke 40%
daripada pendapatannya untuk bayaran sewaan. Dan juga isu yang lain adalah isu pakaian. Kita tengok perbelanjaan untuk membeli pakaian. Ini juga kita nampak dulu bolehlah kita dapat pakaian dengan harga RM5-10, tetapi sekarang ni susah lah untuk mendapatkan pakaian. Pakaian ni pula kita tengoklah membeli. Ini kos-kos yang juga agak meningkat. Kalau kita tengok, selalu persatuan pengguna juga melihat dari sudut aspek ini. Selain itu juga pengangkutan. Pengangkutan ini dari segi kos tambang dan juga kos pembelian kenderaan tersebut. Dulu kita harap supaya kerajaan, pernah kita tulis memorandum kepada kerajaan, kita mengharapkan kerajaan menurunkan sikit harga untuk pembelian kenderaan ini. Tetapi kita pun harap supaya kalau nak penambahan yang mana yang Timbalan Menteri beritahu penambahan dasar pengguna negara perlu memfokuskan kepada keperluan asas ini. Supaya pengguna di sini mampu memiliki dengan kadar apa yang pendapatan isi rumah rakyat Malaysia sekarang. Encik Yus, memang sengaja saya tanyakan apa sebenarnya selain pada makanan, apa perkara ataupun segmen yang perlu diterokai oleh kerajaan untuk menawarkan barang atau perkhidmatan yang lebih baik apabila kita bercakap tentang realiti impak semasa kos sara hidup. Kerana selepas ini kita nak memberi fokus kepada apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri semalam, khususnya berkaitan dengan dasar pengguna negara perlu direformasi, perlu ditambah baik. Selepas ini kita nak tanyakan dan mungkin secara jangka panjangnya, apa yang perlu ditambah baik dalam dasar pengguna negara 2.0 ini selepas ini? Ya, saya juga terlibat dengan kumpulan kerja dasar pengguna negara yang lalu. Kita banyak berbincang dengan NGO yang lain, PPIM, ada Persatuan Pengguna Kuala Lumpur, Persatuan POMKA dan sebagainya. Kita berbincang mengenai keberkesanan untuk dasar pengguna negara. Apabila kita tengok balik, kaji balik, kebanyakan dasar pengguna negara 2.0 yang lalu, yang belum ditambah lagi, adalah memfokuskan kepada kelestarian pengguna itu sendiri. Kelestarian alam sekitar, kelestarian perbelanjaan, pemakanan, security pemakanan dan sebagainya. Apabila kita lihat di situ, apabila kita bincang, kebanyakan memfokuskan satu dasar jangka masa panjang yang mana boleh dilaksanakan oleh kerajaan supaya menjaga sumber-sumber kita. Sumber-sumber kita pada hari ini sebenarnya mencukupi, bekalan mencukupi dan sepatutnya harga kepada barangan keperluan kita ini stabil dan juga rendah. Tetapi mungkin ada unsur-unsur lain, contoh ada unsur monopoli, unsur kartel yang menyebabkan barangan kita hari ini menjadi di tahap yang tinggi, yang tidak mampu dimiliki oleh pengguna. Kita harap supaya penambahan dasar pengguna negara ini boleh memfokuskan kepada perdagangan yang mana kita bebaskan perdagangan, memperluaskan lagi jumlah pengeluaran dan juga pemborong. Ini dapat menjaga harga dan mewujudkan persaingan di antara peniaga-peniaga ini. Okey, baik. Cik Yus, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak menjurus kepada elemen-elemen yang dikatakan oleh Timbalan Menteri untuk melihat kepada reformasi dasar pengguna negara 2.0, antaranya berkaitan dengan pengguna bijak, hak pengguna, urus niaga beretika dan juga langkah untuk menstabilkan kos sara hidup selepas ini dalam pantau agenda reformasi.
Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi dan sebelum saya nak bersama kembali dengan Encik Muhammad Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK untuk memberi fokus diskusi berkaitan dengan reformasi dasar pengguna negara 2.0. Saya kira saya ingin kongsikan kepada anda satu berita atau laporan berita yang terkait dengan isu kos sara hidup, iaitu sesi libat urus berterusan antara kementerian dan juga agensi akan dilakukan bagi memastikan bekalan barangan basah mencukupi sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa berbincang biarpun isu rantai bekalan dan juga cuaca menjadi pemboleh ubah dalam menentukan harga barangan makanan. Dalam konteks Raya Ramadan dan Raya Puasa, sayur adalah di antara bekalan yang concern. Menjelang nanti seminggu adalah kobis, kacang panjang, pimento dan juga cili. Ini adalah barang-barang yang terkesan kerana budaya Melayu pagi raya itu sayur lodeh itu emas untuk mereka masak. Jadi ini yang kita perhatikan. Apa barang yang tak boleh kita kawal. Semasa terkujur di Pantai Timur khususnya di bulan 11, 12 dan 1 itu kita tak boleh kawal harga ikan kerana musim terkujur di lack of stock. Jadi harga cili merah dan hijau yang naik sampai hampir RM30 tak boleh kita kawal sebab hujan lebat. Tapi setelah hujan reda, monsun berakhir, sebulan kemudian harga barang itu turun sampai ada dah RM12, RM13 sekarang. Jadi dah turun begitu banyak. Jadi faktor cuaca dan faktor bekalan itu menentukan pemantauan harga yang kita nak buat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan jualan rahmah Hari Raya 99 Speedmart di Cawangan Bukit Jalil pada Khamis. Pelaksanaan inisiatif Payung Ramah di seluruh 2,300 cawangan 99 Speedmart di seluruh negara ini meliputi aktiviti jualan rahmah selama sebulan sehingga 22 April. Melibatkan 150 produk barangan asas dan perlu seperti beras, susu tin, air minuman, ketupat mini, kordel, barangan pencuci, mentega dan biskut raya. Kesemua barangan ini ditawarkan pada harga yang lebih rendah sehingga 40% berbanding harga jualan sedia ada. Dan sementara itu, Salahuddin turut memaklumkan idea mengenai penubuhan satu lagi inisiatif yang dipanggil hypermarket sosial untuk golongan B40. Ini masih di peringkat konsep dan masih memerlukan masa untuk dibincangkan. Namun akan cuba diusahakan untuk membawa barangan keperluan mampu milik kepada golongan terbabit. Ya, kalau ada pilot projek satu di berdekatan Kuala Lumpur ataupun di tengah bandaraya ini pun satu model yang boleh nanti menjadi contoh dan barulah kita boleh adakan di seluruh negara. Saya idea ni sebenarnya terus terang saya sebut adalah idea daripada 99 Speedmart. Dia ada 2,300 cawangan. Dia boleh buat dengan harga yang begitu kompetitif. Dan rakyat telah memberikan pandangan mereka bahawa harga ini memang kompetitif. So why not? Why not kita dapat wujudkan satu konsep lagi. Harga market memang benar-benar untuk B40 dan ini akan kita cuba usahakan. Give us time lah untuk kita bincang. Baik, kalau boleh kita nak terus bersama dengan Encik Muhammad Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK, kita untuk melihat dan juga meneruskan diskusi berkaitan dengan reformasi dasar pengguna negara 2.0. Sebelum berehat tadi, saya bertanyakan kepada Encik Yusrizal, kalau kita melihat kepada elemen-elemen yang akan ditambah baik dalam dasar kepenggunaan ataupun dasar pengguna negara 2.0 ini, antaranya berkaitan dengan pengguna bijak, hak pengguna, urus niaga beretika dan juga langkah untuk menstabilkan kos sara hidup. Saya nak membawa dan juga nak memberi fokus kepada khususnya berkaitan dengan pengguna yang bijak ini. Kita tahu apabila bercakap tentang kos sara hidup, seringkali dinyatakan ataupun seringkali digalakkan untuk pengguna-pengguna membuat satu keputusan ataupun pemilihan kepenggunaan yang bijak. Adakah untuk kita nak menjadikan pengguna bijak ni, adakah semata-mata memboikot barang yang mahal ataupun bagaimana dengan dasar pengguna negara 2.0 ini, bagaimana rupanya ataupun bagaimana caranya untuk kita melihat pengguna yang bijak ini? Okay, kalau nak detailkan pengguna bijak ni memang pelbagai elemen perlu berada di dalam tu, tetapi
Kalau ikut 8 hak pengguna itu, pengguna yang bijak adalah pengguna yang tahu haknya sebagai pengguna, yang mana hak antara salah satu hak adalah hak untuk memilih. Sekiranya pengguna itu mampu memiliki satu barang yang mahal, jadi dia boleh belilah barang yang mahal. Sekiranya dia tangga gaji dia murah, kedai-kedai seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, mereka membuka ada barangan-barangan murah, tapi hari ini banyak supermarket, hypermarket pun menawarkan harga yang murah. Jadi pengguna yang bijak, dia ada hak untuk memilih di mana dia nak berbelanja. Di samping itu juga, pengguna yang bijak adalah pengguna yang bijak menguruskan kewangan. Ini dah lama dah saya rasa kita tidak lihat balik, yang mana saya dalam perbincangan kita dengan kumpulan kerja dasar pengguna negara, kita menekankan supaya agensi-agensi yang di bawah bank negara ataupun Kementerian Kewangan agar lebih aktif untuk kita memberi kesedaran kepada pengguna tentang bagaimana menguruskan kewangan mengikut tangga pendapatan masing-masing. Ini adalah perlu disebabkan kita tengok ada di setengah tempat mereka berbelanja di luar daripada kemampuan dan menyebabkan mereka keberhutangan mereka tinggi. Apabila hutang yang tinggi, mereka terlibat dengan faedah-faedah dan sebagainya, interest, ini telah meningkatkan kos-kos bulanan mereka. Ini perlu diberi perhatian oleh pihak pelbagai pihak, termasuk kami sendiri, pihak NGO juga banyak memberi program-program kesedaran pengguna supaya pengguna ini lebih bijak berbelanja dan bijak menguruskan kewangan mereka. Dan kita harap supaya pengguna ini lebih lagi peka. Itulah yang kita letakkan tag di situ adalah pengguna yang bijak. Bermaksud kata pengguna yang berilmu, bijak berbelanja, bijak memilih dan tahu hak-hak mereka dan tahu di mana untuk mereka salurkan aduan sekiranya terdapat permasalahan terhadap perbelanjaan mereka. Cik Yus, saya ada lebih kurang 2 minit akhir ini. Akhirnya apabila kita bercakap tentang ke arah untuk memperkasa dan juga mereformasi dasar pengguna negara 2.0 ini, bagaimana boleh dipastikan negara dan juga pengguna itu dapat menepani isu-isu semasa? Kita tidak mahu lagi kedengaran seperti kos sara hidup, tekanan yang dihadapi oleh rakyat sehingga ada yang tidak mampu makan, ada yang tidak mampu berbelanja dengan sebaiknya. Akhirnya, bagaimana kita boleh pastikan usaha perkasa dan juga reformasi dasar pengguna 2.0 ini dapat dijayakan dengan sebaiknya, dan juga apa peranan yang boleh dimainkan oleh NGO-NGO dan juga majlis pengguna seperti KIK dan juga rakan-rakan yang lain untuk memastikan suara mereka yang mewakili pengguna ini akan lebih didengari selepas ini. Okey, kalau ikutkan apa yang diminta oleh pengguna sekarang, yang suara-suara pengguna yang di luar sana adalah kos sara hidup, harga barang mahal. Itu yang kita dengar hari-hari. Kalau kita selalunya saya berjumpa dengan pengguna dan saya sendiri pun terasa adalah barangan di pasaran agak tinggi. Sehingga kan kita tak mampu. Dan juga tidak stabil. Kalau kita tengok hari ini harga sepinggan nasi, kalau ikut menu Rahmah boleh letak RM5, tapi harga untuk karipap pun RM5 juga. Lebih baik makan nasi daripada karipap. Ini menunjukkan harga pasaran kita tidak stabil. Sepatutnya dahulu karipap lebih murah daripada nasi, tapi sekarang dah sama harga. Kita takut karipap lagi mahal daripada nasi. Jadi ini perlu dilihat balik, win-win situation sebenarnya. Kerajaan perlu berusaha lebih keras untuk memastikan harga ini stabil. Bukannya harga murah, harga ini stabil dan mampu dimiliki oleh pengguna. Dan juga apa yang boleh dimainkan peranan oleh pengguna adalah menjadi pengguna yang bijak memilih di mana yang mereka mampu untuk berbelanja, mereka berbelanja di sana.
tugas kami di NGO kebanyakan adalah menyuarakan sekiranya berlaku peningkatan harga. Seperti mana semalam saya memantau di pasar-pasar dengan Awani juga, kita menyerangkan bahawa ada barangan sayur-sayuran yang naik harga dan sebagainya, dan kita juga memberi cadangan kepada pihak kerajaan apa perlu dilakukan. Sebagai contoh, cili sekarang ni musim-musim tengkujuh agak berkurangan. Kita harap supaya kerajaan mewujudkan stockpile bersedia untuk apabila berlakunya iklim-iklim yang tidak sesuai untuk tumbuhan makanan ini tumbuh. Inilah kerja-kerja kita sebagai NGO, sentiasa menyuarakan pendapat demi pengguna untuk mengurangkan kos sara hidup pengguna dan kesejahteraan pengguna. Okey, baik. Terima kasih Encik Muhammad Yusrisa Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah Kek. Kalau ada kesempatan di lain waktu dan juga di lain segmen, akan kami bawakan isu yang sama, iaitu isu pengguna. Dan terima kasih dan teruslah memantau dan juga membawakan suara-suara pengguna. Tak kiralah bukan saja di Kedah, pastinya di seluruh Malaysia, untuk membawakan isu-isu berkaitan dengan kepenggunaan, menghadapi dan juga mendepani realiti semasa kos sara hidup. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau Aji dan Informasi. Saya Fauzin Saumat.